Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dapat dengar ke? Alhamdulillah dapat dengar Maulana. Jelas Maulana. Baik, kita tengok nota-nota ni nampak ke tidak? Nampak Maulana? Okey. Nota tu kan dah ada dah kan? Tapi kena pakai yang baru bagi tu. Yang lama tu mungkin ada ubah di sana sini ya. Begitulah saya buat kerja begitulah. Sambil-sambil tu baiki, tambah di sana sini. Begitu. Jadi kira yang terkini ya. Yang terkini tu pun kadang-kadang banyak lagi tidak siap. Jadi kita tengok setakat mana yang siap lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita hari ini dapat menyambung perbincangan kita yang terhenti dalam kesempatan yang lepas, iaitu tentang perbincangan mengenai Ghazwah Hudaybiyah. Ini Ghazwah Hudaybiyah. Agak panjang juga. Nota ni Ghazwah Hudaybiyah. Saya rasa nota dahulu tak ada ni. Sebab tu saya kata kena pakai nota baru. Dulu ada Ghazwah Hudaybiyah begitu saja. Ni ayat ni firman Allah ni tak masuk gitu. Jadi sebenarnya dalam tajuk tu dia ada sekali ni. Bab Ghazwah Hudaybiyah dan firman Allah bermaksud. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka jauh pergi tu. Kita masih lagi duduk bincang tentang tajuk bab ni. Tajuk bab. Ada banyak dah kita bincang, telah baca pun. Kita telah terhenti setakat nombor 3 gitu. Poin nombor 3. Iaitu berkenaan dengan ni di bawah ni. Semasa berlakunya proses perjanjian damai di Hudaybiyah itu telah berlaku juga beberapa peristiwa penting. Peristiwa bersejarah. Dan ia ada di dalam kitab-kitab hadis, walaupun tidak semuanya ada di dalam Sahih Bukhari, tetapi dalam kitab-kitab hadis yang lain ada sebut, atau paling tidak pun dalam kitab sirah ada sebut. Jadi yang ketiga daripadanya ialah kesetiaan luar biasa sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan luar biasa. Ini semasa berlaku proses itulah, perjanjian itu, ada berlaku beberapa perkara yang menarik lah. Antaranya kesetiaan luar biasa sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak seterusnya sesiapa di antara kita ni baca. Sila baca. Sebab ini mudah ni. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Silakan, siapa nak baca? Macam mana? Silakan. Sudah. Silakan. Nombor 3 tak? Ya. Di sini. Kesetiaan luar biasa sahabat kepada Nabi SAW. Sambil bercakap-cakap dengan Nabi SAW, Urwah memerhatikan gelagat para sahabat. Antara yang dilihatnya ialah hingus Nabi SAW tidak jatuh ke tanah kerana disambut oleh para sahabat di sekeliling baginda. Setelah disambut, ia disapukan ke muka dan tubuh mereka. Jika Nabi SAW memerintahkan supaya dikerjakan sesuatu, para sahabat akan berlumba-lumba melakukannya. Kalau Nabi SAW selesai berwuduk, mereka berebut-rebut mengambil sisa wuduknya. Apabila Nabi bercakap, semua akan diam. Apabila mereka bercakap dengan Nabi SAW pula, mereka akan bercakap dengan suara yang rendah. Tiada siapa pun berani bertentang mata dengan baginda.
Setelah kembali ke Mekah, Urwah menceritakan kepada orang-orang Quraisy Mekah segala apa yang dilihatnya. Dia juga berkata, aku telah masuk ke istana raja-raja, namun tidak pernah aku melihat kesetiaan luar biasa seperti itu di mana-mana pun. Sekejap. Sini, nanti dalam hadis pun kita akan bertemu satu perkara yang kita tidak dapati di dalam peristiwa-peristiwa lain, iaitu hingus Nabi dikatakan tidak jatuh ke tanah kerana disambut oleh sahabat yang ada di sekelilingnya. Kalau ludah pun tak jatuh ludah, masing-masing berebut sambut. Begitu juga dengan air wuduk. Nabi, lebihan air wuduk itu diambil untuk disapu ke tubuh dan bahkan ke muka mereka. Semua ini diperhatikan oleh wakil ataupun utusan pihak perunding ataupun perunding bagi pihak orang-orang kafir Quraisy tu. Dia Urwah, dia tengok semua tu. Jadi yang kita nak bincangkan sedikit ialah apakah benda ni selalu berlaku begini sentiasa atau hanya berlaku begini dalam peristiwa ini saja. Itu perlu ditentukan. Sebab kadang-kadang dengan adanya cerita-cerita begini, dan memang ada pun di dalam hadis yang sahih pun ada, mungkin akan disalah faham. Dan orang-orang yang ada penyakit ta'assub kan, dia akan jadi berlebih-lebih, akan jadi lebih-lebih sampai ke peringkat pemujaan terhadap Nabi SAW itu. Dan ini adalah suatu yang membahayakan dan perlu dijelaskan. Apakah begini keadaannya itu sentiasa? Jawabnya, kalau bagi saya lah, mengikut pengamatan saya, tidak. Tidak biasa ni. Ini semata-mata ini kalau kita kata tindakan politik lah. Atau gimmick kita kata. Gimmick. Orang sekarang ni kata gimmick. Semata-mata. Sebabnya, bukan dalam semua keadaan begitu. Tidak dalam semua peristiwa tu hadis menggambarkannya seperti ini. Tidak. Jadi kenapa di sini dibuat begitu? Ini termasuk dalam kebijaksanaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka pandai bermain ini. Inilah orang panggil perang dingin ke, ataupun gerak saraf ke, perang saraf ke, atau permainan psikologi ke, masuk semua tu. Bagi saya, apa yang berlaku ini termasuk dalam bahagian tu. Tindakan Rasulullah SAW yang kita boleh masukkan di bawah senarai perang saraf. Ni kalau orang bahagian gerak saraf, perang saraf, dia cukup faham benda ni. Ataupun di kalangan apa nama ni, pakar strategi, memang ada guna benda-benda seperti ini. Dan psikologi, ahli psikologi akan faham dengan mudah benda ni. Supaya apa? Supaya orang kafir tu tengok, gerung dia. Dan meninggalkan, kalau macam ni sanggup mati ni. Kerana dia ni, kalau macam ni. Itu nak memberi kesan itu. Dan bila balik, dia tidak balik saja. Tak ada pesan, Nabi tak ada pesan, tengok keadaan kami ni gini. Tak ada. Dia tengok sendiri orang cerdik. Wakil ni, perunding ni mesti orang cerdik. Apa yang dia lihat semua akan diceritakan. Akan disampaikan. Bila disampaikan, mereka akan kata, tengok. Ini orang-orang yang dididik oleh Rasulullah ni dah jadi begini. Kalau kita berdasarkan pandangan musuh sekalipun, kalau mereka anggap ini semua ta'assub, tak betul, semua ni mengarut semua, ini sampai ke peringkat pemuja, ikutlah macam mana-mana pun. Tapi kesetiaan itu, kalau ta'assub tu biasa, sanggup mati ni kalau macam ni.
Itu nak meninggalkan kesan itu. Nabi SAW mungkin telah berbincang dengan sahabat, mungkin, tapi tak ada bukti. Itu andaian saja. Mungkin telah berbincang, mengarahkan, atau sahabat mencadangkan, atau mereka pandai-pandai sendiri buat begitu. Apabila sampai masanya. Mungkin, semua mungkin. Sebab itu semua tak ada bukti. Tak ada dalil. Tak ada dengan jelas menyebutkan begitu. Tapi kita boleh ambil contoh lain nak menyokong cerita ni. Antaranya ketika Nabi SAW pergi umrah tu kan, bila dibenarkan tahun depan pergi buat umrah tahun yang ke-6 tu, mereka tidak membenarkan rombongan Rasulullah SAW masuk Mekah. Tahun berikutnya mereka duduk mengintai dari jauh, di celah-celah rumah, di celah-celah bukit, duduk perhati. Mereka kata orang Islam ni bila pergi ke Madinah, Madinah tu tempat wabak sebenarnya. Lubuk atau sarang wabak terkenal pada masa tu. Orang yang pergi ke sana akan demam dan macam-macam, kena penyakit. Mereka kata orang Islam ni teruk dah lama dah duduk di sana. Teruk dah kenanya. Mestilah tubuh mereka tidak kuat, mestilah mereka tidak gagah. Apa yang Nabi SAW suruh buat? Bila begitu, Nabi SAW suruh bertawaf dalam keadaan ramal, dengan ramal, berlari-lari anak. Berlari-lari anak, orang kata. Berlari macam jogging gitu. Berlari begitu. Dan dalam keadaan sebelah ni sebelah bahu terbuka. Jadi nampak bahu lah. Begitu orang pakai ihram tu kan. Dia panggil ittibak. Masukkan kain tu, bawa ketiak ni, letak sebelah ni. Jadi sebelah ni nampak bahu ni. Apa tujuan Nabi SAW buat begitu? Dan Nabi SAW ramal itu, suruh berlari-lari itu, di sebelah yang dia kira orang kafir nampak. Kan Kaabah tu kan besar. Di sebelah mereka nampak, di situ Nabi suruh berlari. Jadi berlari semua. Dan nampak bahu. Bahu tu bukan bahu orang sakit. Macam orang kena TB misalnya. Kuru kering, bukan. Bahu tu berisi ni. Pangkal bahu ni macam orang yang biasa sekarang ni gym lah sekarang ni. Macam-macam guna teknik untuk nak menaikkan tubuh tu, biar jadi bertongkol-tongkol jadi tu. Itu nak suruh mereka nampak. Bila di sebelah yang tak nampak tu, Nabi suruh berjalan saja. Sebab kalau keliling 7 kali berlari, penat juga. Jadi tujuan Rasulullah, kalau kita perhati sini, tujuannya supaya mereka tu nampak gagah, tidak nampak lemah orang Islam. Rasulullah SAW sentiasa menunjukkan Islam ni kuat. Dia tak bagi sahabat tunjuk Islam ni lemah. Penganutnya lemah. Letih, uzur, sakit. Dia tak tunjuk. Itu tujuan. Jadi berdasarkan peristiwa tu, ya, walaupun berlaku kemudian, benda ni mungkin sudah dipaham dah oleh sahabat-sahabat. Cara Rasulullah SAW. Ikutlah kita nak kata permainan psikologi ke, gerak saraf, perang saraf ke, atau perang dingin ke sebagainya, ikut. Boleh masuk semua tu. Itu juga yang dilakukan dalam peristiwa ini. Antara bukti lagi, sahabat-sahabat ni memang pandai guna cara itu. Bila Sayyidina Umar pergi ke Syam di zaman pemerintahannya, di sana pada ketika itu yang jadi gubernurnya Sayyidina Muawiyah. Dia nampak Muawiyah ni pakai baju yang hebat, cantik, mahal harganya. Jadi Sayyidina Umar ni sebagai khalifah pergi bertampung ni baju. Jadi Sayyidina Umar macam tak senang hatilah dengan cara Muawiyah tu nampak mewah, dan mungkin orang sangka macam-macam. Jadi bila begitu Muawiyah faham dah cara Sayyidina Umar. Dia pun cerita kepada Umar maksud dia buat begitu. Bila diceritakan kepada Sayyidina Umar boleh terima dengan senang hati pun. Bahawa kita duduk di tempat orang yang terlalu kebendaan, keduniaan. Mereka menilai apa-apa berdasarkan zahir. Jadi kita kena tunjuk begitu.
Jangan nampak kita orang Islam ni lemah. Jangan nampak kita orang Islam ni tak ada duit. Begitu. Dan itu diterima. Dan telah dilakukan oleh sahabat beberapa kali. Dalam macam-macam peristiwa. Jadi bagi saya, dalam peristiwa ni juga dilakukan oleh sahabat, sama ada dengan dirancang atau tidak dirancang, mereka faham-faham sendiri cara nak menunjukkan kekuatan Islam, kesetiaan sahabat kepada Rasulullah, begitu caranya. Supaya apa? Supaya mereka takut. Kalau nak perang pun boleh ni, mereka ni dia tak akan berganjak, tak akan lari lah. Begitu. Itu tujuannya. Sebabnya kalau kita perhatikan hadis-hadis, tidak semua keadaan Nabi SAW buat begitu. Dan sahabat pun tidak begitu dalam keadaan lain. Jadi ini khusus dengan ketika ini sahaja. Kalau kita faham ini kan, selesai banyak masalah. Kita akan nampak sahabat ni bukan taksub buta. Dia buat sesuatu tu dengan penuh kebijaksanaan. Ada motif politiknya. Ada permainan psikologinya nak melemahkan musuh. Ada yang kita panggil perang saraf, gerak saraf. Semua itu ada. Barulah kita nampak umat Islam yang dididik oleh Rasulullah ni sebagai umat yang bijaksana. Umat yang telah mendapat pengajaran yang lengkap dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi manusia. Begitu. Kita tidak akan nampak mereka itu sebagai orang yang taksub buta. Dan suka kepada benda-benda yang menjijikkan begitu. Bukan. Kita tak boleh buat kesimpulan begitu. Macam ada sahabat yang minum air kencing Nabi lah. Minum darah Nabi SAW berbekam tu. Kalau kita tengok, umumnya sahabat tak ada buat begitu. Tak ada buat begitu. Kalau ada berlaku hanya kepada seorang, dua sahaja. Itu pun kerana dia tu dalam istilahnya dipanggil maghlubul hal, tidak dapat mengawal diri. Dan dia macam lupa, macam tak nampak itu benda tu sebagai darah ke air kencing ke. Yang dia nampaknya benda lain. Tapi itu berlaku kepada sahabat mana? Bukannya sahabat-sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar. Mereka tak pernah pun. Bacalah di mana pun kita dapati mereka minum air kencing Nabi. Atau minum darah Nabi. Tak pernah. Yang ada melakukan begitu sahabat-sahabat yang tidak terkenal. Hamba, ataupun tukang itu, tukang ini, tukang bekam. Gitu yang bukannya orang terkenal. Bukannya pemimpin masyarakat. Bukannya isteri Nabi SAW. Jadi kita tak boleh nak kata orang Islam ni memang taksub. Taksub seperti itu kepada pemimpin memang dikehendaki. Dan Nabi SAW sentiasa begitu keadaan sahabat dengannya. Jangan faham begitu. Itu silap. Sebab itu kena perhati betul-betul. Peristiwa ni keadaannya lain. Dalam peristiwa lain tidak sama. Jangan, maksudnya Nabi SAW tidak nak ajar begitu. Jadi kalau ada kemudian ni orang-orang sufi yang berlebih-lebihan, kononnya dia ikut Nabi, itu tak betul. Salah guna. Padahal ini maksudnya lain. Ada maksud besar di sini. Ada maksud berhadapan dengan musuh sebenarnya. Bukan saja-saja begitu. Kita sekarang ni, kalau syekh-syekh sufi apa tu, dia jadi macam lain. Dia jadi taksub tu teruk dah jadinya. Yang mana merosakkan syekh tu sendiri, peribadi dia, jiwa dia, hubungannya dengan Allah, dan merosakkan juga akidah orang ramai. Dan ini tidak berlaku kepada Nabi SAW. Dengan sebab itu kena faham betul-betul. Ini hanya dalam peristiwa ini sahaja. Kalau dalam peristiwa lain, kalau nak ada pun wuduk, air wuduk, lebihan wuduk, tak ada. Dalam peristiwa lain pun ada. Tapi kalau hingus, ludah, itu tidak. Tidak ada. Cuba perhatikan. Baik. Ini macam tidak berani bertentang mata apa semua ni. Bukan semua sahabat begini. Dalam keadaan biasa, macam diketahui Ammar bin Al-As, betul. Tapi dalam orang lain tidak begitu. Orang lain tidak begitu. Bercakap dengan suara yang rendah itu betul. Teruskan, baik. Izzuddin teruskan nombor 4 tu. Teruskan. Keempat, anak-anak muda Quraisy cuba menyemarakkan api peperangan. Apabila anak-anak muda Quraisy melihat orang-orang tua mereka telah cenderung kepada perdamaian, mereka merancang untuk menggagalkan usaha
perdamaian itu dengan menyusup masuk ke dalam kem orang-orang Islam dan mencetuskan suasana huru-hara. Dengan itu akan tercetuslah api peperangan. Seramai sekitar 70 hingga 80 orang dari kalangan anak-anak muda mereka dengan bersenjata lengkap telah berusaha masuk ke dalam kem orang-orang Islam melalui Bukit Tanim secara senyap-senyap. Bagaimanapun mereka semua sekali berjaya ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah, ketua pasukan pengawal tentera Islam. Mereka dibawakan ke hadapan Nabi SAW pada pagi keesokannya. Akan tetapi demi menjayakan perjanjian damai yang telah termeterai, mereka semua sekali dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa itulah yang disebut Allah di dalam ayat ke-24 surah Al-Fath berikut. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarukum alaihim wa kana Allahu alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Bermaksud, dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka yang musyrik daripada melakukan perkara yang buruk terhadap kamu, dan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka di kawasan Mekah. Sesudah dia menjadikan kamu dapat menewaskan mereka. Dan ingatlah, Allah adalah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Suratul Fath ayat 24. Maksudnya ialah mereka tidak berjaya melaksanakan rancangan jahat mereka terhadap kamu. Dan kamu juga pada keesokan harinya tidak menghukum mereka walaupun mereka jelas bersalah. Dengan itu berjayalah perjanjian damai yang baru termeterai di antara kamu dan mereka. Kalau tidak mungkin sekali perjanjian damai itu terjejas. Teruskan. Kelima, kenapa Sayyidina Uthman dihantar untuk berunding dengan pembesar-pembesar Quraisy? Apabila Nabi SAW hendak mengutuskan seseorang pergi menemui pembesar-pembesar Quraisy untuk menyatakan tujuan kedatangan mereka ke Mekah, mula-mula sekali baginda memanggil Umar bin Al-Khattab. Umar meminta uzur daripada dihantar kepada mereka dengan alasan tiada seorang pun keluarganya di Mekah yang dapat membelanya. Andai kata beliau terancam oleh mereka. Umar mencadangkan Uthman dihantar kerana masih ramai keluarganya yang ternama di sana. Maka Uthmanlah dipilih untuk menyampaikan mesej itu kepada mereka. Cukup apa ni Izzuddin. Ni seterusnya nombor 6 ni kalau boleh orang lain pula. Silakan. Siapa pula nak baca ni? Ramai-ramai ni. Silakan. Mana orang nak baca? Silakan. Saya sambung Maulana. Siapa ni? Salih. Silakan. Nombor 6. Kisah Abu Jandal. Ketika surat perjanjian damai belum lagi selesai ditulis, tiba-tiba Abu Jandal datang dan masuk ke dalam kem orang-orang Islam dengan menyerit belenggu yang mengikat tangan dan kakinya. Dia melarikan diri daripada tahanan orang-orang kafir Quraisy dan menyerahkan dirinya di hadapan orang-orang Islam di Hudaibiyah. Suhail terus berkata, mula-mula sekali anda kembalikan anak saya ini ke Mekah. Nabi SAW berkata, perjanjian damai kita belum lagi selesai ditulis. Berkata Suhail, kalau begitu saya tidak akan meneruskan perjanjian ini. Nabi SAW terus berkata kepadanya, lepaskanlah anakmu ini demi saya. Suhail berkata, aku tidak akan melepaskannya keranamu. Nabi SAW meneruskan lagi dengan berkata, bagaimanapun lepaskanlah dia. Namun Suhail tetap berkeras untuk tidak melepaskannya. Kemudian Suhail menampar muka anaknya Abu Jandal sambil menyeritnya pergi. Abu Jandal berteriak dan bertempik sambil berkata, wahai orang-orang Islam,
Apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrikin sedangkan kamu semua telah melihat apa yang mereka lakukan terhadapku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabarlah Abu Jandal. Anggaplah semua ini mendatangkan pahala kepadamu. Allah akan menyelamatkanmu dan orang-orang lain yang lemah sepertimu. Allah akan memberikan tempat perlindungan kepadamu. Kami telah membuat perjanjian damai dengan mereka. Kami telah membuat perjanjian dengan mereka atas nama Allah. Maka kami tidak dapat membatalkan janji yang telah dibuat itu. Apabila Suhail membawa pergi Abu Jandal, Sayyidina Umar juga berjalan mengiringi Abu Jandal sambil berkata kepadanya, sabarlah Abu Jandal, mereka ini orang-orang kafir, darah mereka hanya seperti darah anjing. Sambil bercakap-cakap dengan Abu Jandal begitu, beliau semakin mendekatkan hulu pedangnya kepada Abu Jandal supaya ia dihunus olehnya dan seterusnya membunuh ayahnya Suhail. Tetapi Abu Jandal tidak bertindak. Itulah ceritanya. Dicela-cela tu. Seterusnya, Saleh baca lagi. Yang ketujuh, wanita tidak termasuk dalam syarat perjanjian. Setelah perjanjian selesai dimeterai, datang pula beberapa orang wanita Islam dari Mekah. Keluarga mereka menuntut mereka dikembalikan. Oleh kerana di dalam surat perjanjian tercatat perkataan rajulun, yakni lelaki, mereka tidak dikembalikan. Ayat ke-10 dan ke-11 dari surah Al-Mumtahanah surah Al-Mumtahanah yang turun pada masa itu juga memutuskan wanita tidak termasuk dalam syarat perjanjian. Kemudian ini yang ke-8, ini belum sempat saya tulis habis lagi, 8, 9, 10, nanti kemudianlah kita akan bincangkan. Di sini sedihlah sahabat-sahabat tu kan, sedihlah bila tengok keadaan begitu, terutama Sayyidina Umar memang marah sangat. Marah sangat. Itu nanti kita akan sambung lagi yang itu. Sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian yang kedua tajuk bab itu, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam suratul Fath ayat 18. Ayat 18. Jadi tajuk babnya bab Ghazwah Hudaybiyah, dan firman Allah bermaksud demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka berbai'ah denganmu di bawah pokok itu. Di bawah pokok itu. Itu ayatnya dan seterusnya, ayat hingga ke akhir ayat. Jadi kita nak bincanglah tentang bahagian yang kedua dalam tajuk bab itu. Apa makna Allah redha itu, dan bai'ah ridwan, nama bai'ah ridwan itu diambil daripada perkataan mana, siapa yang meletakkan nama bai'ah itu bai'ah ridwan. Semua itu dapat kita lihat di dalam nota seterusnya. Ini nota 623. 623. Saleh boleh baca lagi? Boleh Maulana. Sila Saleh. 623. Selepas perang Ahzab, Nabi SAW bermimpi bahawa baginda bersama para sahabatnya telah masuk ke Mekah. Sebahagian dari mereka bersyukur, sebahagian yang lain pula bergunting rambut setelah selesai menunaikan umrah. Nabi SAW menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat. Walaupun dalam mimpi itu tidak disebutkan dengan jelas tarikhnya, namun ramai daripada sahabat yang merindui Mekah. Berfikir tahun ini agaknya mimpi Rasulullah SAW itu menjadi kenyataan. Maka Rasulullah SAW pun berangkatlah bersama kira-kira 1,400 orang sahabatnya menuju ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Berita keberkatan Nabi SAW bersama para sahabatnya itu sampai ke pengetahuan orang-orang Mekah. Mereka pun bersepakat untuk tidak membenarkan rombongan Nabi SAW itu masuk ke Mekah. Setelah sampai di Hudaybiyah, unta Nabi SAW terduduk dan ia tidak mahu bangun. Pada ketika itu, baginda SAW bersumpah,
akan bersetuju dengan penduduk Mekah jika mereka menuntut apa-apa yang membawa kepada penghormatan mana-mana tempat yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi SAW berhenti di Hudaibiyah. Mula-mula sekali baginda menghantar Khirash bin Umayyah. Khirash bin Umayyah ke Mekah untuk memberitahu kepada pembesar-pembesarnya bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berperang, tetapi untuk mengerjakan umrah. Selepas mengerjakan umrah, kami meninggalkan Mekah dan akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Apa yang berlaku ialah penduduk Mekah telah menyembelih unta Khirash dan telah pun hendak membunuhnya, tetapi dihalang oleh segolongan mereka. Setelah kembali kepada Rasulullah SAW di Hudaibiyah, Khirash menceritakan segala-gala yang berlaku kepada baginda. Selepas itu Nabi SAW bercadang hendak menghantar Umar pula kepada mereka. Akan tetapi setelah berbincang, akhirnya mereka bersetuju menghantar Uthman sebagai wakil perunding. Apabila Uthman sampai kepada mereka, dia ditahan agak lama di sana sehingga tersebar khabar angin bahawa Uthman telah dibunuh mereka. Maka Rasulullah SAW mengajak semua sahabat yang hadir berbai'ah dengannya di bawah satu pokok samurah untuk berjihad sekiranya benar mereka telah membunuh Uthman. Bila orang-orang Quraisy mendapat tahu para sahabat telah berbai'ah dengan Rasulullah begitu, mereka pun cepat-cepat melepaskannya. Setelah itu berlakulah beberapa pusingan rundingan. Semasa berlaku rundingan, ada ketikanya suasana menjadi agak tegang, menyebabkan orang-orang Islam naik angin. Itulah ceritanya. Teruskan. Akhirnya perjanjian damai termeterai dengan sikap Rasulullah SAW yang banyak bertolak ansur dan menyetujui beberapa syarat yang zahirnya memenangkan orang-orang Quraisy. Bai'ah Rasulullah dengan para sahabat dalam peristiwa ini dipanggil Bai'ah Ridwan. Ia disebut Allah pada ayat ke-18 surah Al-Fath. Ayat itulah yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam tajuk bab ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Bermaksud, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaibiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Lalu dia yakni Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Al-Fath ayat 18. Oleh kerana terdapat perkataan radhiya dalam firman Allah ini, maka bai'ah itu dinamakan Bai'ah Ridwan. Untuk menghilangkan keresahan, kerisauan dan kemarahan para sahabat yang menyaksikan perjanjian damai di Hudaibiyah yang zahirnya memenangkan orang-orang kafir itu, Allah telah menurunkan ke atas mereka ketenangan, yakni as-sakinah. Dengan itu tenanglah hati para sahabat dan hilanglah keresahan serta kerisauan mereka terhadap perjanjian tersebut. Mereka pula diberikan kemenangan yang hampir berupa penaklukan terhadap Khaybar dengan mudah sekembalinya mereka dari Hudaibiyah. Itulah ceritanya. Jadi wa asabahum fathan qariba tu dalam perjalanan pulang tu Nabi SAW terus pergi. Dan tak benar orang-orang lain masuk dalam pasukan itu kecuali yang telah ikut serta dalam perjanjian Bai'ah Ridwan itu untuk pergi serang Khaybar, yakni kawasan orang-orang Yahudi. Banyak harta benda mereka, kebun-kebun mereka di sana, dengan mudah saja ia ditawan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Fath ini dengan fathan qariba wa asabahum fathan qariba. Jadi surah Al-Fath itu kalau kita baca kan banyak daripadanya bercerita tentang Ghazwah Hudaibiyah dan apa-apa yang berlaku di dalamnya. Jadi inna fatahna laka fatham mubina itu berkenaan dengan kejayaan dalam perjanjian damai di Hudaibiyah dan kejayaan Nabi SAW berbai'ah di bawah pokok kerana Allah SWT menyatakan keredaannya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Itu sebab Imam Bukhari letak ni ayat ni di bawah tajuk bab. Bersama-sama dengan tajuk bab tu. Nak ceritanya bai'ah itu bukan sebarangan bai'ah. Bai'ah itu Allah SWT sendiri menyatakan keredaannya.
kepada orang-orang yang turut serta di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath itu juga. Itulah kejayaan pertama ataupun permulaan yang menyebabkan satu demi satu selepas itu kemenangan dicapai oleh orang-orang Islam di bawah pimpinan Nabi SAW. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita kata Bai'ah Ridwan, kenapa dinamakan Bai'ah Ridwan? Kerana laqad radiya. Ridwan itu masdar kepada perkataan radiya. Allah redha. Jadi bila redha, makna mereka itu sangat istimewa. Itu kalau kita tengok dalam Quran. Bila Allah redha, dia akan redha lah sampai bila-bila. Tidak seperti, tak boleh kita faham seperti Syiah tu redha pada masa tu kata dia. Lepas tu kalau dia buat jahat, Allah tak redha, dia kata begitu. Padahal tak betul faham begitu. Bila Allah redha, dia sampai kiamat, sampai masuk syurga lah redanya. Gitu maksudnya. Dengan sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW ada bersabda tentang sahabat-sahabat yang terlibat dalam Bai'ah Ridwan itu. Sahabat-sahabat yang ada dalam peristiwa di Hudaibiyah kemudian berbai'ah dengan Nabi. Apa dia kata? La yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbai'ah di bawah pokok itu, di bawah pokok samurah itu. Tidak akan masuk neraka seorang pun, Nabi kata. Jadi ini menunjukkan keredaan Allah itu sampai ke akhirat. Bukan seperti Syiah faham tu, keredaan ini selagi dia buat benda baik lah. Reda pada masa tu, Allah reda pada masa tu. Pada masa lain bukan bermakna Allah reda selama-lamanya. Sebab yang Syiah kata begitu, sebab mereka anggap sahabat-sahabat ni murtad selepas Nabi. Jadi reda ni pada masa tu, ayat tu ialah Allah berkenan kepada perbuatan mereka. Padahal kalau baca ayat-ayat reda Allah ni, dia sampai ke kiamat, sampai ke syurga. Serta ayat was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Cuba kita baca terusnya. Mereka akan masuk dalam syurga. Jadi redha Allah tu sampai ke syurga. Apa maknanya kalau redha Allah seketika sahaja, tak ada lebih kalau macam tu. Jadi kenapa dinamakan Bai'ah Ridwan? Jawabnya kerana ayat itu. Dan kenapa dalam Quran itu disebut bila kita nak tafsirkan Fatham Mubina. Apa maksudnya Fatham Mubina itu? Fatham Mubina itu apa maksud? Itu kejayaan Bai'ah itu. Dan kejayaan dalam perjanjian damai di Hudaibiyah. Wa asabahum fathan qariban fathan. Sebab itu surah itu nama surah Al-Fath, surah kemenangan. Itu kemenangan di Khaybar. Kemudian Nabi SAW masuk ke Mekah, apa tu semua menakluki Mekah. Itu kemenangan dalam Fathi Makkah pula, dalam menguasai Mekah pada tahun yang ke-8. Selepas tu banyaklah jatuhnya, kalahnya musuh dalam peperangan Hunain dan sebagainya. Selepas itu semua berlaku. Itu maksud Imam Bukhari meletakkan firman Allah ayat 18 surah Al-Fath itu dalam tajuk bab. Ia ada kaitan dengan peristiwa di Hudaibiyah. Ada kaitan dengan peristiwa di Hudaibiyah. Dan ia diturunkan di sana. Diturunkan di sana. Itu maksudnya. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis. Kita masuk kepada hadis. Hadis 4147. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سفيان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله
fahuwa mu'minun bi kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna binajmi kadha fahuwa mu'minun bil kawkab kafirun bi. Baiklah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, katanya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Pada suatu malam hujan turun. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh, baginda menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda, tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kamu, yakni Tuhan kamu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Baginda bersabda, Allah berfirman, di kalangan hamba-hambaku ada yang berpagi dalam keadaan mukmin kepadaku dan ada pula yang kafir kepadaku. Orang yang berkata, hujan turun kerana rahmat Allah, rezekinya dan kurnianya, berarti dia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata, hujan turun disebabkan bintang ini atau itu, maka dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Wa bihi qala haddatsana Hudbah bin Khalid qala haddatsana Hammam an Qatadah anna Anas radhiyallahu anhu akhbarahu qala i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umar كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Boleh kita terjemah tu masih terbuka, bahasa kita tu melaksanakan atau mengerjakan, boleh semua tu, tidak jadi masalah lah. Kalau ada dalam terjemahan lain sebut mengerjakan, itu pun boleh juga ya. Semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang baginda kerjakan bersama hajinya, iaitu satu tu tak adalah, untuk nak mudahlah kita itu ya. Umrah dari Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah. Inilah dalam bab yang kita baca ni. Dan 2 umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah juga. Dan 3 umrah dari Ji'ranah, di mana baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang, yakni ghanimah Hunain, pada bulan Dzulqa'dah. Dan yang keempat, umrah bersama hajinya. Tengoklah dulu, kita tengok dulu. Kalau sempat kita baca lagi, kalau tidak, setakat tu pun sudah banyak dah. Jadi, kalau kita tengok hadis ni 4147. Di sini kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Jadi disebut amal Hudaybiyah. Jadi tahun Hudaybiyah ni tahun keberapa? Di situ kita ada nota. Keluar tu dari mana? Kami keluar bersama Nabi pada tahun. Keluar tu dari mana? Jadi itu perlu diketahui ya. Keluar tu dari Madinah. Hari Isnin di permulaan bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, dengan tujuan hendak pergi berumrah. Itu tujuannya. Itu maksud kami keluar bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Harinya Isnin, bulannya Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Tahunnya tahun ke-6. Ini peristiwa ni semua ni yang kita baca ni, tajuk ni, Hudaybiyah ni tahun yang ke-6 berlaku. Jadi kalau kata tahun Hudaybiyah,
maksudnya tahun yang ke-6. Lepas tu seperti yang kita baca tadi jelas semuanya tu, Nabi SAW kata, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Rabb kamu? Jadi yang difirmankan ini tak ada di dalam Quran. Tak ada. Jadi ini orang panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Baginda bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis ini dalam kitab hadis, dalam hadis biasa, tapi sebahagiannya ada hadis qudsi, iaitu bahagian Allah berfirman itu. Di kalangan hamba-hambaku ada yang berpagi dalam keadaan mukmin. Mana pagi-pagi hari lagi. Berpagi itu mana? Bangun-bangun tu begitu dah. Pagi-pagi lagi begitu. Keadaan mukmin kepadaku, dan ada pula yang kafir kepadaku. Ada juga pagi-pagi hari lagi kafir. Maknanya keadaan iman itu boleh berubah ya. Ada ketikanya boleh iman itu ada bersama kita, ada kadanya tak ada. Kerana sikap ataupun kepercayaan dan perbuatan kita yang tertentu. Itu menentukan kita ni sama ada mukmin ataupun kafir pada hakikatnya. Lepas tu orang yang berkata begini-begini hingga ke akhir lah. Ini semua dikatakan hadis qudsi. Jadi saya tidak buatlah nota di sini apa itu hadis qudsi, apa bezanya dengan hadis biasa ni. Adakah hadis qudsi itu lebih baik, lebih tinggi kedudukannya daripada hadis biasa ni? Apa bezanya firman ini dikatakan firman, apa bezanya dengan Quran? Bolehkah sesiapa di antara kita ni bagi tahu supaya segar sikit majlis ni tengah-tengah hari ni takut mengantuk. Apa beza tu antara hadis qudsi dengan hadis biasa dengan Quran? Apa beza firman Allah di dalam Quran? Boleh sesiapa ceritakan? Silakan. Siapa? Apa beza tu? Saya tidak nak cerita lah, saya nak tanya. Supaya hari ni jelas kepada kita bezanya. Sebab tentu dah dia kata yang Allah berfirman, ni kalau kita tengok dalam Quran tak ada, memang tak ada. Kepada yang tak hafal Quran tu mungkin dia tertanya, iya kah? Tak ada. Tapi kepada yang sudah hafal Quran, ramai di antara kita sekarang ni yang hafal Quran mudah saja. Dan ni memang tak ada. Jadi kalau tak ada, kenapa dikatakan Allah berfirman? Bolehkah dikatakan firman ini kepada selain daripada ayat Quran? Kenapa hadis-hadis lain tidak kata begitu? Rasulullah bersabda. Ini Rasulullah juga cerita, tapi kata Allah berfirman. Jadi sebagaimana yang kita maklum, yang macam ni dipanggil hadis qudsi. Jadi sekarang ni soalan saya nak tanyanya, apa beza di antara semua tu? Silakan. Ada siapa bersedia berkongsi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Arsyad. Silakan. Saya cuba Maulana. Silakan. Hadis qudsi iaitu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala dengan maksudnya daripada Allah, tetapi lafaz daripada Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua, hadis tu iaitu daripada Rasulullah SAW sendiri, dan mana Al-Quran itu lafaz dan maksudnya semua daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu saja Maulana. Yang kedua tu yang apa tu? Hadis. Hadis biasa. Hadis biasa. Lafaz dan maksudnya daripada Rasulullah sendiri. Daripada Rasulullah sendiri. Kalau hadis qudsi maksud daripada Allah Ta'ala dan lafaz daripada Rasulullah SAW. Orang lain adakah setuju? Saya cuba Maulana boleh kan? Silakan. Izarul, kalau Al-Quran dia taraf dia mutawatir. Kalau hadis qudsi boleh tentu, sama ada dhaif pun boleh. Kalau hadis biasa pun boleh tentu tak? Kalau Al-Quran dia mutawatir daripada Allah pergi ke Jibril,
pergikan Nabi. Hmm. Tiap huruf dia mutawatir. Hmm. Tapi kalau hadis kursi ni, dia maksud daripada Allah tapi lafaz tu lafaz Nabi sendiri. Hmm. Kalau hadis biasa ni, hadis biasalah macam Nabi tegur sahabat ke, itulah. Hmm. Saya nak tahunya beza tu. Adakah dikira wahyu semua tu? Quran, wahyu, hadis, wahyu. Quran, Hadis kursi semua wahyu tu, ke macam mana? semua tu wahyu. Ha. Cuma dari segi penyampaian daripada turun daripada Allah ke Jibril ke atau direct ke Nabi ke atau macam tu lah. Hmm. Kalau Quran ni memang mutawatir lafzi lah. Lafaz. Satu-satu memang mutawatir. Hadis Cuma kursi. kalau hadis kursi tu wahyu daripada Allah. Tidak melalui Jibril, dia ilham terus. Lepas tu lafaz Nabi. Nabi guna lafaz mulut dia sendiri. Lepas tu lafaz hadis kursi tak boleh panggil apa kalamullah. Hadis biasa? Apa beza? Hadis biasa tu dia macam kalau sahabat tanya, Nabi ceritalah. Tapi tidak, dia bukannya lupa lah dia. Wahyu. Saya lupa malah. Wahyu ke tidak? Wahyu tetap wahyu. Wahyu tetap wahyu. Lepas tu macam mana? Sebab apa-apa yang Nabi cuma lafaz tu Nabi sendiri punya. Ada lagi yang lain mungkin tak berapa jelas di situ tu. Ada orang lain? Silakan. Kita berkongsi ya. Silakan, ada orang lain. Puas hati dekat, boleh faham ke tu apa yang dua orang sahabat kita bagi tu? Puas hati dekat tidak? Atau ada lagi mana-mana yang tak berapa lengkap ke? Apa yang untuk melengkapkannya macam mana sepatutnya dikatakan? Silakan. Orang lain lagi? Ada? Kalau saya takut kalau sebelah pihak ni dengar saja jadi mengantuk tengah hari ni ya. Kita berkongsi begini lebih ingat sebenarnya kalau kita bincang begini. Silakan, siapa lagi? Puas hati dah ke? Saya tak tambah sikit lah. Silakan. Hadis kursi ni dia biasa kalau hadis tu di Nabi nak sampaikan dia tu dia akan sebut an rabbih. Kalau Allah Ta'ala kaza begitulah. Kalau hadis Nabi hadis Nabi yang biasa tu dia tak sebut gitu. Dia tak beritahu lah datang tu maksud daripada Allah. Atau hadis kursi dia laisa muta'abbud bitilawatih. Dia tak sama macam Quran. Kalau Quran tu kita baca dia boleh pahala, baca diri ibadat. Tapi hadis kursi ni tak begitulah. Rasa mana dia perkataan dia, nafas dia, makna dia tu macam mana? Makna dia daripada Allah, nafas daripada Nabi, hadis kursi. Lepas tu kalau hadis Nabi ni daripada daripada Nabi sendiri. Makna semua dia? Yang disandarkan semua yang disandarkan pada Nabi lah, daripada min qaulin wa amalin wa takririn. Dia tak sandarkan seperti macam mana? Makna hadis Nabi. Dia biasalah. Makna tu daripada dia sendiri juga ke macam mana? Lafaz dan makna daripada dia sendiri. Daripada dia sendiri ya. Begitu. Kalau hadis qudsi maknanya daripada Allah begitu. Maknanya daripada Allah. Nabi macam mana? Lafaz tu dia sebut daripada dia. Daripada Allah ke ataupun daripada Nabi? Lafaz tu biasa dia ada tu Maulana, dia akan sebut daripada Allah. Rasul. Begitu. Kalau beza dengan Quran? Beza dengan Quran tu lafaz dan makna daripada Allah SWT. Puas hati dah ke tu? 3 orang dah bagi pandangan tu atau ada lagi yang tidak puas hati yang dapat bagi dengan lebih kemas lagi? Ada ke? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam.
Sila. Minta maaf, boleh betul sikit Boleh, yang saya boleh. punya. Boleh. Macam mana? Tiga-tiga tu semua wahyu. Wahyu. Apa tu? Jadi yang pertama tu hadis kursi, yang mana bentuk wahyu yang diturunkan pada Rasulullah SAW tu, iaitu dari segi maksudnya Allah sampaikan kepada Rasulullah, tapi lafaznya daripada Rasulullah sendiri. Dan pada hadis biasa tu juga wahyu, maksud dan lafaznya daripada Rasulullah sendiri. Dan yang ketiga, Al-Quran tu wahyu juga, yang mana maksud dan lafaznya itu semua daripada Allah Ta'ala tanpa ada apa-apa perubahan. Itu sajalah. Itu Mesti mana? Alhamdulillah. Saya rasa boleh dah tu. Cuma kalau nak baiki pun sikit je. Sikit je. Betul dah tu. Iaitu hadis kursi ni dia disandarkan kepada Allah. Maksudnya dikatakan Allah berkata. Nabi kata, tapi dia kata Allah berfirman. Allah kata. Dan apa yang dikatakan kepada Allah kata tu tak ada dalam Quran. Disandarkan kepada Allah. Itu bezanya dengan hadis biasa. Hadis biasa tidak disandarkan, tidak dikatakan Allah berkata, Allah berkata. Tidak begitu. Tapi dari segi kedua-duanya, makna dan lafaz dia tu, makna daripada Allah, lafaz dia daripada Nabi. Kedua-duanya sama. Cumanya bezanya nisbah tu. Hadis biasa tidak dinisbahkan, tidak dikaitkan dengan Allah. Tidak dikatakan Allah berfirman. Hadis kursi dikatakan Allah berfirman. Sementara Al-Quran pula wahyu juga. Ini wahyu ni lafaz dan maknanya daripada Allah melalui Jibril. Melalui Jibril. Itu maksudnya. Dia tidak ada secara langsung. Tidak ada. Melalui Jibril. Dan itulah yang begitulah lebih kurangnya. Bolehlah tu ya. Itu bezanya antara ni hadis kursi dengan hadis biasa. Semuanya wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada nabi bercakap itu menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya sahaja yang dia cakap. Ikutlah. Kalau macam ni dia kata Allah berfirman. Kita tengok dalam Quran tak ada. Jadi itu hadis kursi. Betul dah. Kemudian dia tu tidak dikira beribadat dengan maksud boleh dibaca dalam sembahyang ke? Tak boleh. Seperti Quran. Nak baca dalam sembahyang ni, wahyu yang dibaca dalam sembahyang ialah al-wahyul matlu. Al-wahyul matlu tu maksudnya Quran sahaja. Hadis kursi tak boleh. Hadis biasa ni lagilah. Hadis kursi yang dikatakan Allah berfirman itu pun tak boleh dibaca dalam sembahyang. Kalau nak kata baca tu dapat pahala semuanya. Baca hadis biasa pun dapat pahala juga. Dapat pahala. Cuma pahala tu tak sama lah. Baca Quran dengan baca hadis biasa. Atau hadis kursi tak sama lah. Tapi nak kata tak ada pahala, tidak, dapat pahala semuanya. Dapat pahala. Cumanya tak boleh dibaca di dalam sembahyang. Yang boleh dibaca dalam sembahyang Quran sahaja. Itu dipanggil al-wahyul matlu. Wahyu yang dibaca, maksudnya dibaca dalam sembahyang. Hadis qudsi atau hadis biasa ni orang panggil wahyu ghairul matlu. Wahyu yang tidak dibaca. Maksud tidak dibaca tu tidak dibaca dalam sembahyang lah. Tak boleh dibaca lah. Tidak boleh menggantikan ayat Quran. Tak boleh. Itu wahyu yang tidak dibaca, wahyul ghairul matlu. Dalam istilah hadis yang lain, Quran dipanggil wahyu jali, wahyu yang terang. Adapun wahyu yang diberikan sebagai ilham lah, macam ilham kepada Nabi ni, hadis qudsi atau hadis biasa ni dipanggil al-wahyul khafi. Al-wahyul khafi. Begitu. Itu perbezaan istilah lah. Istilah. Baik. Orang yang berkata hujan turun kerana rahmat Allah, rezekinya dan seterusnya kita sudah baca tadi. Itu orang yang beriman denganku. Dan orang yang kafir kepada bintang-bintang. Orang yang berkata hujan turun disebabkan bintang ini atau bintang itu dia beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. 625. Ni siapa nak baca ni silakan. Siapa nak baca? 625.
Silakan. Siapa nak baca ni? Saya baca Maulana. Silakan. Ini siapa? Zul Izzinuddin. Zul Izzi, silakan. 625 menurut Al-Kastalani, kufur di sini bererti kufur sebenar kerana ia telah mempercayai sesuatu yang membawa kepada kekufuran, iaitu beriktikad bahawa bintanglah yang telah melakukannya. Imam An-Nawawi pula berkata, yang telah menurunkan hujan. Maksudnya melakukannya ni turun hujan kan? Bintanglah yang telah melakukannya, yang telah menurunkan hujan. Teruskan. Imam An-Nawawi pula berkata, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Pertama, orang yang beriktikad bintanglah yang menjadikan hujan dan mengatur serta mentadbirkan urusannya, seperti kepercayaan orang-orang zaman jahiliyah. Tiada syak lagi tentang kekufurannya. Itulah pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Kedua, orang yang beriktikad hujan itu dari Allah dan ia turun dengan limpah kurnianya, bintang pula hanyalah sebagai tanda yang menunjukkan besar kemungkinan akan turun hujan sahaja, tidaklah menjadi kafir. Kerana makruh tetapi makruh juga berkata begitu kerana ia berada di antara kufur dan iman. Orang yang berkata begitu juga menimbulkan sangka buruk kepada pendengar. Lantaran itu merupakan syiar jahiliyah. Lantaran ia merupakan syiar jahiliyah. Jadi kata-kata begitu, kata-kata begitu. Tapi tidak jadi kafir begini. Walaupun kata bintang ni kita dapat hujan sebab awan, bukan bintang saja, lebih dekat lagi awan pun begitu. Awan pun begitu. Kalau kita kata awan tu sendiri, dengan pilihannya, dengan ikhtiarnya, dengan kuasa yang ada padanya, dia sendiri buat. Tak boleh. Bukan bintang, awan pun tak boleh. Sama je. Ini sebenarnya nak mengukuhkan akidah kita orang Islam, akidah tauhid itu. Makna nak menanam akidah tauhid itu dalam jiwa umat ni sedalam-dalamnya, sekemas-kemasnya, bahawa semua yang berlaku ni di alam semesta ni adalah berlaku dengan kuasa Allah dan kehendaknya. Walaupun secara zahirnya kita nampak daripada benda tertentu, benda tertentu itu tidak lebih daripada tanda sahaja, sebab sahaja, bukannya segala-galanya. Dan sebab itu pun Allah yang buatnya. Ini akidah ahli tauhid. Ahli tauhid percaya begitu. Adapun orang kafir, dia percaya sungguh begitulah. Sebab itu dia puja bintang. Akhirnya jadi puja bintang lah. Jadi kita sihat ni, makanan-makanan kita di atas muka bumi ni hijau dengan sebab matahari. Kerana itu mereka puja matahari, sembah matahari. Matahari juga ada peranannya. Selain daripada itu ada pula peranannya mengikut kajiannya ini pula, yang ada memberi manfaatnya ataupun memudaratnya, lalu disembah pula benda tu, bintang ke apa ke. Itulah, dengan begitulah manusia ni menjadi syirik. Jadi hadis ini dan hadis-hadis umpamanya sebenarnya nak menolak, membuat syirik itu daripada akidah umat Islam dan menanam dengan sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya akidah tauhid itu. Jadi jangan kita percaya kepada benda-benda tadi. Itu semua sebagai orang sebut mazinnah, sebagai tanda bahawa kemungkinan besar akan berlaku begini-begini berdasarkan pengamatan, berdasarkan kajian, berdasarkan ujian, eksperimen manusia, begitulah. Begitulah yang selalunya berlaku. Tetapi berlakunya dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah, izin Allah, kehendak Allah tidak berlaku. Dia tak ada apa pun buat. Seperti kita lah juga. Kita berasa kita boleh buat itu, boleh buat ini. Sebenarnya di sebalik itu kuasa Allah. Kalau Allah nak tarik dalam sekelip mata, sekejap saja, habis daya kita, upaya kita habis. Sama juga benda-benda lain pun sama. Cuma Allah SWT bahagilah keistimewaan tu, khasiat itu pada sesuatu benda tu, itu memang ada, memang ada. Tapi semuanya berlaku dengan izin Allah. Dalam keadaan ada khasiat tu pun asalnya mengenyangkan, menghilangkan dahaga. Kalau Allah SWT tak bagi, boleh, tak berlaku juga. Tetapi mengikut adatnya begitulah.
mengikut kebiasaannya begitulah. Jadi kita boleh percaya makan mengenyangkan, boleh, tak salah. Tetapi dalam hati tu, dalam akidah, dalam jiwa kita tu, kita kena percaya segala-galanya Allah. Allah. Sebabnya kita tengok banyak contoh. Kalau orang sakit saja contohnya, ada sejenis penyakit tu makan pun tak kenyang. Macam mana tu? Jadi tak benar lah kata makan tu terus kenyang. Tak benar lah. Api membakar misalnya. Walaupun api itu memanglah pada adatnya begitulah. Sunnatullah. Tapi kadang-kadang ia boleh lari. Menunjukkan kuasa, terikat dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah. Sebab itulah ia tidak membakar Nabi Ibrahim. Bahkan sebaliknya sejuk pula Nabi Ibrahim duduk dalam tu. Nyaman saja. Begitulah sikap kita dengan apa saja pun yang ada di alam semesta ini. Sama ada dekat maupun jauh. Begitulah kena akidah kita. Seterusnya ni riwayat 4148. Rasulullah SAW melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Mana dalam hidup dia ni, dia melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Setelah dilantik menjadi Rasul lah. Setelah dilantik menjadi Rasul. Sebab kita kena ingat ya, umrah-umrah ni dilakukan oleh orang kafir pun, kafir Mekah pun buat umrah. Bukan kafir Mekah pun pergi tuju ke Mekah ni nak buat umrah. Bukan sekadar umrah saja, haji pun mereka buat. Mana sebelum Islam lagi sudah ada ibadat-ibadat tu. Cuma ibadat itu dilakukan oleh orang musyrik, tak ada makna semua tu, sia-sia semua. Dan dalam keadaan cara-caranya yang salah, yang tak betul. Asal-asalnya mereka nak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi banyak dah yang telah terseleweng, sudah terpesong. Jadi yang mereka lakukan itu tak tepatlah seperti mana yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim dahulu. Nabi kita lah datang memperbetulkannya semula. Meletakkan sebagaimana sepatutnya. Yang Nabi Ibrahim buat dulu macam mana? Macam itulah kita buat. Jadi umrah ni 4 kali ni itu maksudnya. Semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang baginda kerjakan bersama hajinya, iaitu satu umrah dari Hudaibiyah. Inilah yang kita duduk bincang sekarang ni, bab ni, pada bulan Dzulqa'dah. Jadi kita tahu ini bulan Dzulqa'dah. Dan 2 umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah juga. Kan? Mereka tidak dibenarkan masuk pada tahun yang ke-6 tu, tetapi dibenarkan datang pada tahun yang ke-7. Jadi tahun yang ke-7 tu bulan Dzulqa'dah juga. Dipanggil Umratul Qadha. Dan ketiga umrah dari Ji'ranah, di mana baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Yani ghanimah Hunain. Di situ Nabi bahagi di situ harta ghanimah. Itu pun pada bulan Dzulqa'dah. Dan umrah bersama hajinya yang keempatnya, umrah bersama hajinya, ini pun kira-kiranya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah juga. Tetapi di sini ada sedikit kemuskilan. Tadi kan dia kata, cuba kita tengok ni, kecuali umrah yang baginda kerjakan bersama hajinya. Itu sesoalan yang bukan pada bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau begitu, yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah tu 3 saja. Tak tepatlah 4. Tadi dia kata 4. 4 tu apa ni? Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Jadi keempat-empat tu sepatutnya bulan Dzulqa'dah lah. Dan dalam hadis ni dibilang 4-4 tu. Tapi dia sebut pula kecuali umrah yang baginda kerjakan bersama hajinya. Ya, kalau bersama haji itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Kenapa pula Dzulqa'dah? Kenapa pula Dzulqa'dah? Ada sesiapa boleh jawab ke? Silakan. Biar hidup sikit majlis ni, saya nak tanyalah.
Nampak macam bertentangan. Sekali dia kata 4 umrah. Itu keempat-empatnya bulan Zulqa'dah. Lepas tu di tempat setengah-setengah tempat tu nampaknya kecuali umrah yang bersama hajinya. Sebab kalau bersama haji, musim haji ni Zulhijjah lah. Kenapa pula dikatakan Zulqa'dah? Bila 4 tu? Ada siapa boleh bagi pencerahan? Silakan. Silakan. Kalau bincang begini segar sikit kan? Silakan. Ada siapa boleh bagi penjelasan? Jadi di sini kita ada satu umrah dari Hudaibiyah 626 pada bulan Zulqa'dah. Siapa nak baca sini? Baca ni dululah. Lepas tu tengoklah pertanyaan tadi boleh jawab ke tidak. Sila, siapa nak baca ni? Sila. Saya baca malam. Sila. Sila. 626 tadi kan? Ya. Tak nampak nota malam. Tak nampak ya? Ni. Nampak? Ada. Okey. Okey, nampak. Okey, 626. Al-Kirmani menimbulkan kemusykilan di sini bahawa bagaimana dikira umrah dari Hudaibiyah sedangkan ia tidak sempat disempurnakan. Jawabnya ialah umrah dan umrah orang yang terhalang, yakni al-muhsir dari bertawaf juga al-muhsar dari bertawaf juga dikira sebagai umrah walaupun ibadat umrahnya tidak dapat disempurnakan sepenuhnya. Seterusnya umrah dari Ji'ranah ataupun disebut juga Ji'irranah, itu tak jadi masalah lah, masalah sebutan tu. Ji'ranah. Baca lagi Saleh, teruskan. 627 Al-Ji'ranah nama satu tempat, ia terletak di antara Taif dan Mekah. Di dalam kitab Al-Jihad di bawah Yu'til Mu'allafah Babu makan Nabi. Babu makan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yu'til Mu'allafah. Tersebut kata-kata Nafi' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan umrah dari Ji'ranah. Sekiranya baginda ada melakukannya, nescaya ia tidak akan tersembunyi kepada Ibnu Umar. Kata Al-Kirmani, kata-kata Nafi' itu tidak tepat kerana boleh jadi Ibnu Umar tiada pada ketika itu atau mungkin juga beliau terlupa sebagaimana tersebut di dalam kitab Al-Umrah bahawa Ibnu Umar pernah berkata salah satu daripadanya pada bulan Rajab dan ia dibantah oleh Aisyah. Kata An-Nawawi, para ulama berpendapat semua itu berlaku kerana kekeliruannya atau kerana terlupa dan sebagainya. Syarahul Kirmani jilid 16 muka surat 65. Jadi begini keadaannya. Umrah Ji'ranah ni berdasarkan setengah-setengah riwayat macam tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Jadi Nafi' ni anak murid dia, anak murid utama Ibnu Umar. Dia kata kalau ada mestilah Ibnu Umar tahu, takkan dia tak tahu. Jadi ulama-ulama jawab tak mesti semua sahabat tu tahu semua perkara. Kalau dia tahu mungkin dia terlupa ataupun dia terkeliru, begitu. Salah cakap ke, dia nak cakap lain tapi tersebut lain, boleh berlaku semua itu. Sebab dia sahabat bukan Nabi, dia bukan maksum. Boleh jadi dia tidak ada pada ketika itu dan dibantah pun oleh sahabat. Aisyah bantah tak betul tu. Maknanya semua sahabat ni tahu berlaku pada bulan Zulqa'dah, bukan pada bulan Rajab. Jadi dia sebut pada bulan Rajab pula. Itu keliru tu. Salah satu daripadanya pada bulan Rajab, itu tak benar. Itu dibantah oleh Aisyah. Jadi semua ulama kata ini ini mana tak tepat lah Ibnu Umar. Tak boleh kita kata kalau betul mesti Ibnu Umar tahu. Tak boleh macam tu. Tapi Nafi' telah berkata begitu. Dia nak ceritanya Ibnu Umar ni sangat rapat, sahabat yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu banyak semua peristiwa. Jadi kira-kiranya takkanlah dia tak tahu benda ni. Jadi penafiannya
terhadap umrah dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah itu tidak memberi apa-apa arti. Para ulama tak pakai itu. Sahabat pun ada juga tersasul, tersalah, terlupa, boleh berlaku. Antara contohnya inilah. Dan yang membantahnya sahabat juga. Berapa banyak riwayat ini yang menyebutkan pada bulan Dzulqa'dah ni yang kita baca ni, pada bulan Dzulqa'dah. Ini riwayat Anas pada bulan Dzulqa'dah. Cumanya tadi soalan saya tu nampaknya belum lagi terjawab kan? Apa jawapannya? Silakan jawab, silakan. Macam mana dia kata Dzulqa'dah? Sedangkan yang bersama haji itu umrahnya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Sebab haji ni itulah 9 Dzulhijjah itu wukufnya. Macam mana? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh saya cuba jawab Maulana? Ya tak apa, bagus Arsyad dan itu. Cumanya saya tengok ramai lagi orang lain ni. Kenapa tidak berkongsi ya? Kenapa tidak berkongsi ya? Saya nak kalau boleh seramai mungkin kita ni berkongsi lah. Dengan begitu kita dapat ilmu lebih kukuh, lebih kuat lagi sebenarnya dengan cara begini. Tak apalah, Arsyad jawab dulu yang ni. Silakan. Bagi pada hemat saya lah, mungkin salah kot. Umrah tu Rasulullah buat pada bulan Zulkaidah, dan haji itu pada Zulhijjah, sebab ada hadis kalau tak silap saya yang mana Rasulullah membuat sembahyang jamak qasar selama iaitu haji, di mana Rasulullah SAW hanya buat satu haji saja dalam seumur hidup kan. Dan haji itu Rasulullah buat sembahyang jamak selama 14 hari kalau tak silap saya. Jadi dah menjangkau kepada bulan Zulhijjah. Jadi kemungkinan besar Rasulullah SAW buat umrah Dzulqa'dah, lepas tu duduk 2 minggu mengerjakan haji. Wallahualam. Itu saja. Tak apa. Arsyad dah bagi pandangan dia. Setakat pandangan dia. Orang lain silakan. Kita nak berkongsi. Ramai ni lagi. Kenapa yang lain senyap saja? Salah tak apa. Itu biasa ya. Biasa. Kita belajar ni memang begitu. Saya sendiri pun tidak semua tahu. Saya sendiri pun ada mungkin yang tersalah. Biasalah tu. Sambil-sambil kita baikilah. Silakan. Ada orang lain lagi? Yang perempuan ni tak ada bunyi suara langsung ni. Ada ni, ramai juga ni. Tapi tak ada bunyi langsung ni. Ni nama saya nampak ni, Fatinah Radin. Siapa ni Fatinah Radin? Fatinah Radin. Tu ada ke tidak tu? Dengar ke tidak tu? Kan ada nama saja. Silakan. Kita masa pun terhad kan? Masa pun terhad. Silakan. Tak boleh jawab? Tak boleh bagi? Agak-agak pun tak apalah. Agak-agak. Hardi nak kata macam mana Hardi? Hardi ni pun ada nama juga. Wallahualam Maulana. Tak boleh tak boleh. Orang lain lagi silakan. Maulana. Ya. Saya dulu saya pernah dengar Maulana kata. Bagus. Ini orang perempuan yang pertama bersuara. Silakan. Saya pernah dengar Maulana bagi tahu umrah tu ada pendapat Nabi kata buat 3, ada buat 4. Terus saja. Teruskan. Ni kemuskilannya di sini dikatakan umrah bersama hajinya itu dimasuk juga. Sedangkan dia kata bersama haji, kalau bersama haji bulan Zulhijjah, macam mana benar pula bulan Dzulqa'dah pula. Dia kata 4 ni bulan Dzulqa'dah. Kalau yang bersama haji tu kan, itu pada bulan Zulhijjah, bukan bulan Dzulqa'dah. Di mana boleh masuk pula situ? Jadi maksudnya seperti saya sebut 3. Jadi yang ni tak termasuk lah ke macam mana? Jadi hadis ni memang sahih lah. 4-nya dia buat umrah. Dia buat umrah tu.
Betul. Kalau ikut hadis ni memang sahih lah. Sahih. Tak tahu. Cuba. Sila. Orang lain. Sila. Saya pernah dengar lah. Ya. Umrah yang satu lagi tu Nabi niat dia pada Zulkaidah. Lepas tu dia buat tu masa Zulhijjah. Begitu. Maknanya yang mana? Sekali dengan haji atau berasingan ke macam mana? Umrah yang Hujjatul Wada' tu. Umrah yang keempat. Dia niat tu masa Zulkaidah, tu dia buat tu masa Zulhijjah. Begitu. Tak apa itu pandangan Zuddin. Orang lain lagi silakan. Ada? Saya cuba Maulana. Ya. Silakan. Jadi kalau mengikut Arsyad sebut tadi, maknanya seolah-olah Nabi buat ni haji tamattu' lah. Tapi oleh kerana bila kita sebut musim haji ni dia bermula 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Jadi maksud haji tamattu' ni maknanya buat haji dan umrah berasingan tetapi di dalam tahun yang sama. Jadi itu mungkin Zulkaidah Nabi buat umrah, lepas tu bila masuk Zulhijjah Nabi buat haji lah. Dia balik dulu ke berangkat lain pula kan nak buat haji tu atau macam mana? Tak berangkat lah, duduk kekal di sana lah. Oh jadi Nabi buat haji, buat umrah dulu? Bermakna lepas tu dia buka ihram ke macam mana? Kalau haji tamattu' buka lah. Kecuali kalau buka ya? Okey. Tak apa. Orang lain lagi silakan. Senyap Baik, begini ya. Saya jawablah kalau tak ada yang bersedia, tak ada yang nak bagi pandangan lagi ataupun begini. Yang keempat ni bersama haji. Ini menyokong pendapat yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji qiran. Kan Nabi melakukan haji sekali saja dalam hidupnya, sekali saja, haji wada' tu. Jadi bila kata umrah yang dikerjakan bersama hajinya, hadis ini menyokong pendapat yang mengatakan haji yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ialah haji qiran. Mana dia niat kedua-dua. Umrah dan haji campur kedua-dua tu. Kalau kita kata Nabi SAW buat haji tamattu', dia kena buka ihram dulu seperti sahabat-sahabat dia yang lain. Dan Nabi SAW tidak buka ihram sampai dia buat kerja haji. Maknanya dia tidak buat haji tamattu'. Kalau dia buat haji tamattu', dia buka ihram. Dia tidak buka ihram sampai kepada hari ke-8 ke-9 tak buka ihram. Dan Nabi SAW bawa bersamanya binatang kurban untuk dikurbankan. Jadi perlu kepada kurban binatang itu apabila seseorang itu sama ada melakukan haji tamattu' atau melakukan haji qiran, bukan haji ifrad. Haji qiran. Kita nak kata dia melakukan haji tamattu', dia tidak buka ihram. Tidak. Makna haji qiran. Cumanya haji, bila kata haji, mestilah dibuat haji ni kemuncaknya ialah pada hari yang ke-9. Kemudian tu tawaf tu dengan niat dua-dua sekali. Dua-dua sekali untuk haji dan umrah. Itu berlaku pada bulan Zulhijjah. Tetapi Nabi SAW bertolak tu daripada Madinah tu pada bulan Zulqa'dah. Itulah cerita. Jadi tepat juga pada bulan Zulqa'dah. Bukan bermakna betul-betul dia melakukan umrah tu dalam bulan Zulqa'dah, tidak. Dia melakukan umrah tu bersama haji tu dalam bulan Zulhijjah. Tetapi Nabi SAW bertolak tu daripada Madinah pada bulan Zulqa'dah juga. Mula daripada bulan Zulqa'dah. Itu maksud. Jadi tepatlah hadis ni. Jadi keempat-empat umrah tu dilakukan pada bulan Zulqa'dah, maksudnya bertolak tu dengan niat nak buat umrah bersama hajinya itu yang kita panggil haji qiran itu. Itu pada bulan Zulqa'dah lagi. Bukan bulan Zulhijjah. Tidak. Sebelum tu lagi perjalanan tu jauh. Perjalanan zaman dahulu kan. Bukan macam sekarang ni. Ramai-ramai berjalan tu berhenti dengan unta pula tu.
di samping bawa pula binatang kurban. Yang mana tak bawa tu asalnya nak pergi nak buat haji. Nabi SAW niat daripada Madinah tu, kalau kita baca dalam hadis-hadis lah, asalnya dengan niat nak pergi buat haji semuanya. Tapi bila sampai tengah jalan, Nabi SAW suruh batalkan niat itu, tukarkan. Niat itu buat umrah dulu. Mana-mana yang tak bawa binatang kurban, bawa tidak bawa binatang kurban, kena tukar niat itu kepada umrah dulu. Nabi suruh buat umrah dulu, lepas tu buka ihram umrah di Mekah dan bebas selama beberapa hari, lepas tu pakai pula ihram. Maknanya itu tamattu, betul. Nabi SAW menganjurkan sahabatnya melakukan haji tamattu. Tapi Nabi sendiri jelas dia kata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah," kata dia. Kalaulah aku mengetahui masa akan datang, apa yang berlaku pada masa akan datang, seperti aku tahu apa yang berlaku pada masa lepas, nescaya aku tak bawa binatang kurban ini bersama. Itu nak menghiburkan hati sahabat-sahabat. Sebab sahabat kata, kenapa pula niat haji ditukar kepada umrah pula, sedangkan Nabi sendiri tak tukar. Nabi terus dengan niat dia. Jadi sahabat-sahabat berasa macam kurang kau pula yang kita. Nabi SAW kata, Nabi puji. Kalau tidak kerana, maknanya hukum tu baru dia dapat. Kalau dia tahu dah masa akan datang Allah SWT nak begitu, dia pun tak bawa lah binatang kurban. Sebab dengan bawa binatang kurban itu menghalang seseorang itu daripada melakukan haji tamattu. Itu ceritanya. Jadi Nabi SAW tidak melakukan haji tamattu sebab dia tidak buka ihram. Kenapa dia tak boleh buka ihram? Sebab dia bawa binatang kurban bersama. Sahabat-sahabat boleh. Ramai daripada mereka. Bukan khusus dengan Nabi saja. Mana-mana sahabat yang bawa binatang kurban tak boleh. Itu ceritanya. Jadi kesimpulannya, hadis ini menyatakan keempat-empat umrah itu berlaku pada bulan Zulqa'dah. Itu tepat, betul. Maksudnya bermula tu. Dan Nabi SAW melakukan umrah itu bersama hajinya. Itulah orang panggil haji qiran. Itulah orang panggil haji qiran. Nampak ke tidak? Itu jawapannya. Boleh Arsyad, boleh. Nampak ke tidak? Nampak Maulana. Alhamdulillah. Itulah saja ya. Jadi saya rasa yang ni saja. Adapun hadis 4149 tu kita tangguh dululah untuk akan datang insya-Allah perbincangannya. Jadi untuk hari ni hanya sekadar itulah dulu pelajaran Sahih Bukhari jilid kedua kita. Wallahu a'lam. Cuma kalau wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cuma kalau ada kemusykilan lagi silakan ataupun apa-apa cadangan, pandangan, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Pasal Syiah jahiliah ni, saya dah lama tertanya-tanya ni. Selalu kita dengar berita kalau berlaku banjir besar ataupun tanah runtuh, dia hanya pergi dekat asbab saja. Contoh disebabkan pembalakan haram atau bencana alam kan. Jadi dia tak pergilah ke itikad kepada Allah tu. Jadi kalau kita dengar ni, adakah dia termasuk daripada Syiah jahiliah? Itu saja Maulana. Terima kasih. Kalau mengikut pendapat Imam Nawawi tadi, itu termasuklah. Kalau macam tu. Mana kita orang tapi kalau orang cakap begitu, dia tu bahagian apa kita kata? Bahagian kaji cuaca, bahagian kaji bumi, struktur bumi dan sebagainya, geofizik semisalnya, bahagian tu, bidang tu. Kalau dia bercakap begitu, dia cerita tentang bidang dia. Akidah tu suku, akidah tu dalam hati. Sebab itu tidak jadi kafir dengan kata begitu. Dia cerita sebab peranan dia, yang dia tahu mengikut kajian dia begitu. Orang Islam pun tidak salah bercakap begitu. Ini hadis ini di peringkat awal di zaman Nabi SAW nak tanam akidah tauhid itu.
Bila kita faham itu, bila-bila masa pun kalau kita cakap macam mana pun dalam hati kita, kena Allah, kena terima. Begitu. Cakap tu tak apa. Jadi kalau bercakap sikit-sikit kena kelapik dengan Allah, susah juga macam tu kan. Susah juga. Tak perlulah macam tu kan. Jadi tapi bimbanglah mana kita bercakap tu tak ada bersandar kepada Allah sedikit pun. Macam semua orang kafir juga. Itu tak eloklah. Kita orang Islam duduk di mana pun seeloknya kena itu. Cuma asbab tu kena ambil kira. Jangan letak Allah saja, tak boleh. Nabi SAW tak ajar begitu. Nabi SAW ajar mengambil kira asbab tu. Jadi kalau orang tu hanya sebut asbab saja, dia tak sebut, janganlah kita bersangka buruk terhadap dia, lemah iman ke, dia dia mempopularkan, menghidupkan syiar jahiliyah. Tak perlulah kata begitu. Yang pentingnya semua kena belajar di tempat mana pun dalam hati itu Allah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Silakan. Satu soalan Maulana. Ya. Hadis yang tidak berbunyi sanad la asla lahu. Dan hadis palsu ada perbezaan macam mana Maulana? La asla lahu tu lembut sikit gitu lah. Maudhu' tu jelas, sebut jelas. Jadi la asla lahu ni macam tak mau guna bahasa kerah lah. Tetapi maksudnya ke situ juga. Cuma berdasarkan kajian dia tak ada sanadnya. Ataupun sanad dia tu tak terpakai. Jadi dia sebut itulah berdasarkan guna bahasa yang lebih cermat gitu je lah. Hakikatnya sama. Ya. Terima kasih Maulana. Satu lagi nak tanya Maulana. Ya, silakan. Kalau tak silap saya lah. Kalaulah ayat Quran dia turun selepas berlakunya sesuatu peristiwa tetapi dia menggunakan fi'il mudhari'. Jadi itu memberi makna lil madhi ataupun lil zam. Jadi bolehkah kita ambil ayat yang kita bincang tadi, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'u, tu dia guna kalimah mudhari', mana ini secara tersirat pun mana pujian Allah Taala terhadap orang yang berbai'ah. Boleh tak kita ambil contoh ayat tu untuk kaedah tadi? Boleh. Memang begitu pun. Dia menceritakan keadaan pada masa lepas. Memang begitu. Boleh. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Malah nak tanya tentang haji. Anda nak pergi haji tahun ni, anak perempuan. Ya. Tentang pakaian orang perempuan ni kan. Kalau macam kalau orang lelaki dia pakai ihram tu, masa dia nak tidur, dia memang tak boleh buka, tak boleh pakai yang berjahit kan. Tapi kalau orang perempuan, kalau dia macam dia tutup muka ke, benda tu macam mana tu? Tak apa kalau tidak sengaja kan, tak apa. Tak ada apa tu. Kalau sengaja tak boleh lah tutup mukanya tidur, walaupun tidur. Dia sebenarnya yang tak mau tutup muka tu pada masa tawaf tu. Maknanya orang ihram perempuan masa tawaf tu lah dia kena jaga aurat. Itu sebenarnya tempatnya. Seperti kalau masa mana, lain tu? Tak apa. Seperti kita kata, semasa semayang, kita semayang kan, tak boleh tutup muka kan. Begitulah juga. Jadi tawaf tu samalah semayang juga. Tapi kalau orang lelaki tak boleh walaupun dia kata dia nak tidur dalam masjid sekejap tu kan. Siang hari misalnya dia pakai ihram ataupun malam. Tak boleh kan? Ya. Kena jagalah tu. Kena jaga. Walau bagaimanapun perempuan pun seeloknya kena jagalah. Kena jaga juga. Kena jaga. Seelok tapi tidaklah kata sampai salah besar apa kena bayar dam apa, tak perlu. Maksud tak tutup muka tu lebih kepada masa tawaf tu. Di situ. Terima kasih. Dan begitu juga kalau mati kan, meninggal dunia, tak tutup muka juga. Itu sunnah Nabi. Orang dalam ihram tu. Itu ada gitu. Dia lebih kepada keadaan-keadaan tertentu tu. Itu maksudnya. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan tak ada masalah. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Ya. Apa?
Tak dengar, tak dengar. Silakan. Kalau tak ada, kita nak tutup lah. Kalau begitu, setakat itulah dulu ya hari ini. Nampaknya tidak ada apa-apa soalan lagi. Jadi kita boleh. Nak boleh sikit tak? Ya. Ada apa? Ada lagi. Berkaitan dengan haji tadi lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, haji ifrad tu lebih afdal. Tapi kalau ikut hadis ni macam haji kiram pula. Macam mana tu Maulana? Memang di antara imam-imam mazhab tu dia ada khilaf tentang haji mana paling afdal. Kalau Imam Ahmad dia kata haji tamattu. Walaupun Nabi SAW tidak buat haji tamattu. Tapi Nabi ada sebutkan macam saya sebut tadi. Dan dia suruh sahabat-sahabat dia tukar tu. Buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Lepas tu dengan selesai buat umrah tu, bukalah ihram tu. Dan Nabi suruh buat begitu. Dan dia sebut, kalau tidak kerana aku ni kalaulah aku ni tahu perkara akan datang seperti perkara yang lalu, nescaya aku tak bawa. Maknanya yang aku suruh kamu tu itulah yang terbaik. Tetapi oleh kerana aku bawa ni binatang kurban ni bersama, aku tak boleh buat macam tu. Seolah-olahnya Imam Ahmad faham maknanya yang itu. Maknanya sunnah hammiyah dipanggil. Kadang-kadang sunnah hammiyah itu diutamakan daripada sunnah fi'liyah. Fi'liyah tu perbuatan Nabi sendiri. Perbuatan Nabi sendiri. Dia faham gitu. Tapi setengah-setengah ulama kata tak, mana boleh macam tu. Yang dia buat itulah tentunya lebih baik. Ataupun paling tidak sama-sama baik ke. Gitulah. Imam Syafi'i kata haji ifrad itu lebih baik. Sebab dia faham wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Dan nak sempurna ni kalau buat satu-satu lah. Sebab itu kalau buat satu-satu tu kan tak kena bayar dam apa-apa kan. Maknanya sempurna. Bayar dam ini sama ada haji tamattu, haji qiran kan. Dia kena kurbankan binatang. Kurban tu untuk apa? Untuk menampung kekurangan lah kira-kiranya. Sebab itu dia kata haji ifrad tu lebih afdal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia kata haji qiran. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi. Tak kira lah. Dia kurban ke apa ke tak kira lah. Jadi banyak lagi ibadat dia lakukan. Kurban lagi, haji itu lagi, umrah lagi buat dalam masa yang sama. Jadi dia kata yang Nabi buat tentu itulah yang lebih baik. Begitu. Walaupun kita kata mungkin sempurnakanlah haji dan umrah tu dengan melakukan berasingan. Ya, kepada orang lain, kepada orang yang ada kemampuan. Boleh pergi banyak kali, ada duit. Boleh pergi umrah pada bulan, bukan bulan haji. Buat dengan tenang saja, lepas tu buat haji pula. Boleh. Tapi kepada orang yang tidak mampu katakanlah, dia buat sekali. Mana lebih baik? Lebih baiklah dia buat sekali. Itu masing-masing lah pendapat itu. Kita tak nak kata apa lah. Masing-masing pilihan. Tapi mereka ada hujah masing-masing di belakang tu. Gitu lah. Nak pilih mana-mana, bagi saya lah kalau ada duit banyak, kaya, senang, sekali buat haji, ikut haji tamattu. Sekali buat haji, ikut haji qiran. Sekali buat haji, ikut haji ifrad. Selesai masalah. Semua mazhab kita ikut. Selesai masalah. Kalau ada duit lah. Maulana, maaf nak tanya sikit lagi tentang pakaian tu. Sebab pengalaman saya lah masa saya pergi Mekah tu, kawan sebilik dia tidur, dia pakai kain sarung sahaja. Jadi kalau dalam ihram yang tu tak elok lah maknanya. Tak elok, perempuan molek apa ni macam biasa. Macam biasa. Okay, terima kasih. Ya, jadi sekadar itulah dulu ya untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana.